Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini malam yang penuh berkah, malam yang penuh agung dan malam penuh bersejarah di bulan Rajab Al-Mubarak, yang mana malam ini ialah tepat pada tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah, yang mana di situ adalah satu peristiwa agung yang telah diberikan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua sentiasa dilimpahi rahmat, diberi taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sentiasa mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Yang saya muliakan ataupun hormati Tuan Pengurusi Madrasah Perwira Indah, para imam, para bilal, mantan pengurusi Madrasah Perwira Indah, yang bahagia Datuk Haji Abdul Hamid bin Ahmad, semua ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, para jemaah sekalian, adik-adik yang dikasihi sekalian, syukur kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menghayati, ambil iktibar pesanan-pesanan yang akan disampaikan oleh penceramah
sebentar lagi yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Al-Ustaz Sabran Jamil untuk Isra wal Mi'raj ini. Moga-moga dengan adanya dan memperingati malam Isra dan Mi'raj ini juga kita sentiasa Allah Subhanahu wa taala dan untuk para hadirin muslimin sekalian, untuk makluman pada malam ini, Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan bertemu kekasih, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya tidak akan lagi sama-sama kita hati pilih iktibar ya, oleh buangan soal nanti kalau sekiranya terlanjur sampai waktu Isya break sebentar dilawan azan Isya nak sambung balik insyaAllah. Boleh saya? InsyaAllah. Itu saya tidak ada masa boleh ya, karena tampaknya sambutannya ramai ni ya, ke depan sikit. Boleh. Dengan itu saya mempersilakan dengan segala hormat Al-Fadil Ustaz Ilal Mimbar Mahjurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Tuan Imam rasa berfungsi dan kuasa madrasah perempuan muslimat, datuk dan hadirin, anak-anak adik kakak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana bertemu buat kali pertama malam ni. First time saya datang sini ya, selalu lintas je ya, rumah pakcik saya kat dalam tu, Taman Manis. Terima kasih atas sebutan subhanallah. Syukur pada Allah Ta'ala kerana kita diberikan peluang untuk bertemu. Mudah-mudahan pemilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini menjadikan kita sebahagian daripada penghuni-penghuni naungan Arsy Allah, sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, malam ni kita nak bicara tajuk yang kita semua dah sedia maklum. Tajuk ni kita kupas tiap-tiap tahun, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, sebagaimana yang telah disebut oleh Tuan Imam Pengurusi sebentar tadi. Yang mana perjalanan itu adalah perjalanan yang telah dilalui oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa di bumi Palestin yang Allah Ta'ala berkati kelilingnya untuk ditunjukkan min ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Tuan-tuan puan, secara umum kalau kita faham dekat dunia ni benda berharga kita bayar ikut harganya. Ya, kalau kita nak makan nasi goreng, kita boleh dapat nasi goreng murah, bawah pokok ketapang lebih kurang dalam RM6, RM7 dapat dah nasi goreng. Tapi nasi goreng yang sama kalau dijual di dalam kedai yang ada aircon, harganya lain. Ya, kalau ikutkan secret recipe nasi goreng RM23. Ya, kalau dalam hotel situlah harganya. Maknanya benda bernilai kita bayar lebih.
Kalau kita beli kereta sebagai contoh, kita pergi showroom BMW, kita tak akan jumpa kereta harga Proton. Walaupun tayarnya 4, pintunya 4, bonetnya 1. Kalau hujan basah, kalau banjir tenggelam. Tapi harga tak sama. Kerana ada nilai yang kena bayar. Sama juga kalau dua orang yang pergi ke pejabat. Masuk ikut pintu yang sama, keluar daripada pintu yang sama. Tapi akhir bulan seorang gaji 3,000, seorang 13,000, seorang 30,000. Bergantung pada nilai. Jadi kita faham tuan-tuan, sesuatu yang bernilai kena bayar. Kita nak cepat. Kita nak sakit ni. Berkata dari bulan pakcik datang sakit ni. Saya minta maaf lah doktor, maaf lah pakcik, kita memang kena queue, ramai tengah kritikal. Jadi kita cepat, kita pergi mana? Kita pergi private. Kita bayar tak? Bayar. Sebab tu saya bagi orang yang tak mampu untuk masuk kerajaan, bagi peluang, ikut priority. Jadi subhanallah, kalau kita faham syurga ini dengan dunia, mana lebih mahal? Syurga. Jadi kena bayar harga syurga. Kalau dunia, kena bayar. Tapi ramai manusia tak nak bermujahadah untuk membayar harga syurga. Pada saat ini, tuan-tuan, ada umat Islam yang ada yang kena tembak. Kita boleh faham itulah harga syurga yang mereka terpaksa bayar. Kena untuk di masjid. Syurga lah, ya, kita boleh faham syahid syurga. Tapi kita tak nak tembung. Jadi kita kena pilih untuk membelinya dengan ibadah. Ya, ada yang beli syurga dengan jihad, dengan perang. Yang mana kita dapat tok nenek moyang kita, perang dengan Jepun, perang dengan British, perang dengan Belanda, perang Portugis. Kita tersediakan platform untuk membeli syurga namanya ibadah. Yang kita nak hadapi masuk belajar, masuk bulan Syaban, masuk bulan Ramadan, itulah platform. Berbeza-beza tingkatan bawah sampai tingkatan atas. Ya. Baik tuan-tuan, termasuk juga lah perjalanan untuk bertemu dengan kekasih. Ada harga yang kena bayar. Kita nak standardnya mungkin dalam 6,000 atau 8,000. Tapi kalau kita nak beli yang first class treatment, kalau haji kita nak beli yang first class treatment, 100,000 pun ada bagi. Ya. Kalau ada muasasah. Tapi ada yang 100,000 orang sanggup bayar. Saya kawan saya tahu, ada orang pergi haji 150,000. Ada. Ibadah yang sama tapi harga berbeza. Kerana ada benda yang dibayar. Jadi subhanallah tuan-tuan, mujahadah Nabi Muhammad SAW untuk memberi perjalanan bertemu dengan Allah dibayar dengan 5 perkara. Isra wal Mi'raj, perjalanan bertemu kekasih, kena bayar harganya. Kekasih itu adalah nama baik. Ya. Daripada seorang pemuda yang digelar Rajulun Amin, pemuda paling jujur dan amanah di Mekah. Apabila Nabi mendapat wahyu, gelar sahirun majnunun asatirul awwalin kahinun syairun, penipu, pendusta, ahli sihir, kaki sembang, kaki dolingan. Nama yang baik itu tidak lagi disandang. Pada usia yang dah tak elok. Pada usia 40 tahun kan Nabi dapat wahyu. Maksudnya dalam tempoh 30 tahun Nabi dalam usia puja. Kalau nak jadi yang terbaik,
itu contohnya. Kamu nak jadi macam dia. Di Mekah yang itu kenapa? Karena syurga itu mahal harganya, yang mesti dibayar dengan sesuatu yang setimpal. Hilang nama baik pada tahun berat. Kita sekali masuk penjara, sekali dicop bekas banduan. Mana banduan nak ambil? Sebab nama dah tak hidup. Ya, orang boleh maafkan kita, tapi orang takkan boleh luput kalau kita break the trust. Ya, baik satu. Yang kedua, Nabi SAW berdakwah dengan keadaan namanya tak indah. Dekat-dekat nak hijrah Nabi SAW kematian Abu Talib. Abu Talib di saat Nabi Muhammad SAW datang dalam persidangan orang Quraisy, Abu Talib menjadi kursi majlis. Nampak Nabi Muhammad datang kecil, Nabi Muhammad datang duduk sebelah aku. Anak saudara Syam ni tuan-tuan, indik. Perjalanan ke Syam ni lebih kurang 1,200 km. Sallallahu alaihi wasallam untuk beragama kerana sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayang yang berlebih. Dalam perjalanan itu dilihat oleh seorang Yahudi yang bernama Abu Hurairah. Yang adik semua tahu ni peristiwa ni, yang Nabi ikut Abu Talib beragama di Syam oleh pendeta Yahudi yang bernama Abu Hurairah. Apa kata ahli kitab itu? Tengok wahai Abu Talib, rombongan kau ni rombongan saling tak tumpah macam rombongan seorang Nabi. Kerana awal daripada jauh ikut pokok di kejauhan sujud. Ini sesuatu. Aku nak tengok. Dan Abu Talib memang dikenali sebagai perjalanan. Aku setuju. Orang yang suka travel, orang yang duduk di transit ni kenal. Di airport kenal, haji ni kenal, Datuk ni selalu travel. Ya. Macam saya dulu, masa pergi belajar di Jordan, memang kerap balik Malaysia. Sejak semesta balik. Sampai kata abang yang airport tu, kau kamu balik ke itu? Pergi balik. Banyak duit tu. Duit mak dia. Mak yang nak duit, kita guna duit mak tu. Tapi orang ke airport tu kenal mak ni. Jadi bukan orang kenal Abu Talib sebab Abu Talib masuk orang trader dengan trader. Bawa barang lain untuk bisnes. Apa dah? Dia memang seorang yang hebat. Itu kurang. Tapi pada hari itu tuan-tuan, rombongan Abu Talib mendapat hutan istimewa bukan daripada manusia. Daripada awan dan pokok-pokok gini. Maka sebagai ahli kitab, mereka ada ilmu tentang kenabian. Allah berfirman dalam Quran. Suka. Boleh tak? Dulu itu. Selalu. Tak dulu. Tak payah. Baik. Ini masuk ke Al-Jazeera. Ahli kitab, dia kenal Nabi ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitab, lebih mereka kenal anak mereka sendiri. Kita kenal anak kita, ada kenabian kita, ada kerajaan kita kenal. Setelah kita tahu, bila kat sini kita tahu, lepas tanah kita tahu, jadi kita kenal para Nabi macam mereka kenal anak mereka sendiri. Jadi pada ketika itu, bukan melihat Nabi Muhammad SAW Abu Talib, budak yang berbawa apa ni? Adalah Nabi akhir zaman. Belum Nabi lagi, tapi dah diberitahu. Ini Nabi akhir zaman. Aku khawatir kalau bawa dia pergi Syam, dia akan Nabi sendiri. Bawa
penuh dengan kasih sayang, cancel business trip untuk selamatkan anak kesayangan dia, anak saudara dia, itu Muhammad bin Abdullah. Dan mulai hari itulah tuan-tuan, apa saja yang berlaku di Muhammad SAW, nyawa, harta, perlindungan, semua oleh Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang macam ini punya hebat perjuangan, pengorbanan untuk selamatkan nyawa Nabi Muhammad SAW. Kematian Abu Talib, Nabi sedih kerana hilang dua benda. Yang pertama, Nabi hilang kuasa. Yang kedua, Nabi hilang security, keselamatan. Tuan-tuan, manusia boleh tidur lena malam-malam kerana ada security lah. Rumah dah berkunci, keselamatan. Kalau pergi beli kondo tuan, dia ada tier keselamatan. Nak masuk ada keselamatan, dekat lift ada keselamatan, nak masuk pintu ada keselamatan. Kisah orang-orang nak jalan, mau jalan. 3 layer nak kena buat check. Cakap lagi, apa dah sampai. Dia dekat atas sampai orang tak suka untuk tengok mana susah. Memang tak kondo. Sebab tak sempat nak sampai ke masjid, orang dah beri salam. Saya jadi imam, susah duduk kondo ni sebab tak tunggu lagi dah sekian jam. Nak pergi ke pangkat dah sekian jam. Kalau rumah biasa senang je turun azan sampai depan rumah. Kita tak tutup pun boleh pergi masjid esok. Perlu tidak? Jadi kewafatan ataupun kematian Nabi hilang dua benda. Tadi hilang nama baik. Kedua hilang keselamatan nyawa. Yang ketiga hilang kuasa. Dalam keadaan Nabi kesedihan tuan-tuan dan puan, Nabi SAW diuji dengan harga bayaran perjalanan bertemu dengan kekasih dengan kewafatan Khadijah. Dan lagi risau diri ini hilang ataupun diberikan tekanan nyawa. Kewafatan Khadijah, Nabi kehilangan dua lagi perkara penting, iaitu kehilangan cinta dan kehilangan harta. Sayyidatina Khadijah secara peribadinya seorang jutawan. Khadijah dipinang oleh semua penduduk-penduduk Mekah yang kaya raya, tapi Khadijah tolak. Khadijah kata, aku tak perlukan jutawan sebab aku dah jutawan dah. Tetapi bila Nabi Muhammad SAW pinang, Khadijah terima kerana Nabi Muhammad SAW seorang pemuda yang sangat baik. Khadijah adalah orang pertama yang membenarkan kerasulan Nabi di saat Nabi turun daripada Gua Hira. Nabi tak percaya dirinya seorang Nabi, tapi Khadijah datang membenarkan kerasulan. Wahai abang, abang tidur. Mustahil Allah akan sia-siakan orang yang baik macam abang. Itu setelah beberapa malam tak balik, lalu mengadu kena peluk, dapat selimut. Tuan-tuan, kalau nak test boleh, malam ni jangan balik. Ya? Malam esok balik mengadu, abang kena peluk semalam, boleh tak bagi selimut? Tak dapat selimut lah saya ingat. Ya? Mau kena tidur madrasah, abang tidur madrasah malam dia lah, menyampah tengok. Ya? Khadijah ni jutawan, dia ada status, dia kaya. Tapi tak pernah dalam sejarah hidup Nabi SAW dinakalkan Nabi hidup setinggi kehidupan Khadijah. Malah Khadijah turun cara hidupnya ikut Nabi Muhammad SAW. Dia jutawan, owner syarikat trading import export Mekah Syam. Kalau ada orang cuba buat kira-kira berapakah harta Khadijah kalau syarikat dia masih wujud sekarang, net worth dia adalah 15 billion. Kaya Khadijah, kaya. Tapi Khadijah seorang isteri, seorang Sri Kandi yang sangat down to earth. Cintanya hanya untuk Allah, cintanya hanya untuk suami Rasul. Baik. Maka 5 benda ni tuan-tuan, hilang nama baik, hilang security, keselamatan, hilang kuasa, hilang cinta dan hilang harta. Maka Nabi sedih. Nabi pergi Taif, Nabi nak mulakan hidup baru. Sesampai di Taif, apa terjadi? Adik-adik, apa terjadi bila Nabi pergi Taif? Ingat tak Nabi kena buat apa? Nabi kena baling batu. Perjalanan 100 km bukan naik kereta, jalan kaki. Sampai di Taif dibaling batu, sampaikan dekat Taif ni ada satu masjid dipanggil Masjid Siku. Ya, siapa pergi umrah ambil
Cik pergi Taif, dia ada satu tempat dipanggil Masjid Kok. Masjid Siku, tempat Nabi tahan sakit kerana dia baling batu. On the way balik tu, Nabi mengadu pada Allah, ya Allah, kepada siapa yang kau nak aku bawa Islam ni, aku di Mekah, aku dihina, aku di Taif, aku dibaling batu, aku tak tahu nak pergi mana. Itulah saat yang paling sedih dalam hidup Rasulullah SAW. Rupa-rupanya tuan-tuan, perjalanan bertemu dengan Allah ni mahal dan ada harga yang perlu dibayar. Nak mengambil solat sebagai tanda cinta daripada Allah ini mahal harganya. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hanya perlu dengar azan dan sambut seruan azan itu. Mudah, tapi itu pun tak semua orang boleh buat. Ya. Di kemuncak peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah bagi tanda cinta. Kekasih mesti ada tanda kasih. Tanda kasihnya adalah solat. Seakan-akan Allah beritahu, wahai Muhammad, kalau kamu hilang nama baik, kalau kamu hilang keselamatan nyawa, kamu hilang cinta, kamu hilang harta, kamu hilang semua dunia ini, tapi kalau kamu ada solat, kamu ada segala-galanya. Tapi jangan umat kamu kerana cinta ditinggalkan solat, kerana harta ditinggalkan solat, kerana kuasa solat di hujung, kerana dunia solat ditinggalkan. Maka rugilah. Rugi kerana cinta Allah Ta'ala dizahirkan dengan hadiah yang namanya solat. Tuan-tuan, perjalanan Isra wal Mi'raj bermula selepas Nabi kehilangan nama baik. Kehilangan 3 benda lah. Basically kematian Abu Talib, kewafatan Khadijah, dan balik daripada Taif yang dipanggil tahun sedih. Maka Nabi SAW pada satu malam selepas peristiwa itu didatangi oleh Nabi dibaringkan dan dibelah dada. Ini saya bagi ringkasan. Dibaringkan dan dibelah dada, dimasukkan cahaya ke Nabi SAW, naik yang bernama buruk. Binatang tu rendah sikit dari kuda, besar sikit dari buruk. Berdampingan Jibril, kita daripada tanah, ya, malaikat daripada cahaya, buruk itu cahaya. Kita daripada tanah, kita menumpang Nabi Muhammad SAW naik buruk dan berjalan dengan Nabi, dengan Jibril alaihissalam panas kilat. Ya, binatang yang Allah datangkan khas untuk bawa Nabi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan, dalam perjalanan itu disebut dalam Al-Quran surah Al-Haram, Nabi naik buruk sampai langsung ke Al-Aqsa. Sampai di Masjid Al-Aqsa, Nabi dan Nabi SAW masuk ke Masjid Al-Aqsa. Nabi nampak himpunan para Nabi terbesar yang langsung di atas muka bumi. Seramai 135,000 pagi berhimpun di Al-Aqsa. Ini naik pula ke sampai di Al-Aqsa, ramainya orang. Dalam keadaan ramai, Nabi tak kenal pun Nabi-Nabi yang lain. Sebab Nabi paling bongsu. Nabi bongsu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi bila sampai dia, ya Allah, selamat datang wahai adinda yang mulia, selamat datang. Kita nyambut pengantin lah. Macam mana pengantin tu? Opang dengan pengumuman diumumkan, tuan-tuan diminta berhenti makan. Kita tengah makan, berhenti. Kau tengah berdoa tu, dia tengah mati nak sampai kata dia berhenti makan. Tapi kadang-kadang pun dia juga, kita imam bapak pengantin kata, imam makan dulu, pengantin lambat lagi. Elok kita dah suap 3 suap, pengantin sampai. Dia usah dulu. Susah nak sampai keluar dia yang sini. Tapi bayangkan, bahkan Nabi SAW diraihkan pada malam itu lebih hebat daripada itu, dan Nabi disuruh menjadi imam. Ini dengan sedih ni, tiba-tiba hati itu rasa terbuai. Orang raihkan ikut orang
orang suka, orang sayang. Tadi rasa terbiar, tiba-tiba rasa disayangi. Di saat Nabi SAW jadi imam, kemudian Nabi Musa, ya Jibril, Musa kita sayang. Nabi seakan-akan nak sangat jumpa Nabi Musa. Tapi Jibril kata, wahai Muhammad, apa yang tak boleh? Fokus pada perjalanan kita, pergi terus. Maka Nabi SAW ketuk langit yang pertama, ketuk pintu langit kedua, ketuk pintu langit ketiga. Maka Nabi SAW naik langit demi langit, bertemu dengan para Nabi di setiap langit. Jadi alu-alukan kedatangan Adam Muhammad, selamat datang Adinda, selamat datang Adinda. Dan pada Nabi yang kena bersyukur kan, Nabi Musa. Nabi sangat itu adalah Nabi Musa. Dalam sejarah Islam, permulaan Musa, Jibril Musa. Dia tak payah terus sampai di Al-Aqsa. Jadi Musa tak payah fokus. Dan akhirnya berjumpa dengan Musa yang ke-6, dan Musa nangis. Dan Muhammad sangka aku berada di hadapan seorang pemuda yang telah membawa umat yang tidak ramai di syurga. Dan persoalannya Muhammad jumpa Nabi Musa yang bersatan, sedangkan ada 135 Nabi yang lain. Nabi Musa yang nak jumpa. Paling banyak. Ya. Dan Al-Quran cerita Nabi yang paling banyak lagi cerita. Musa dengan Haman, Musa dengan Fir'aun, Musa dengan Khidir, Musa dengan Musa dengan Fir'aun, Musa berang laut, Musa yang di sungai ini, Musa. Tengah sedih je baca cerita Musa. Tengah sedih je baca cerita Musa. Tengah sedih je baca cerita Nabi idola lagi. Ya. Ya. Adik-adik selalu nak kita apa mau nak selfie. Sekarang nak pun nak. Tak ada. Jumpa musik apa tak selfie. Ya, ini Orang takut tau situ kau ni. Masih tahu ni. Saya kecil, aku betul tak rasa nasi. Pasal nakal. Orang nakal kena game. Terasa terawih itu Allah Akbar, kata ilah. Bagi salam, ada pula. Badan, kau kena jauh. Kita jumpa orang yang hebat, kita nak jumpa dia nak selfie. Dan apatah lagi Nabi Musa dan cerita dia paling dominan dalam Quran. Nabi sangat nak jumpa, looking forward pertemuan dengan Nabi Musa. Kita nak jumpa. Nabi Musa tak bagi berita gembira wahai Muhammad. Aku terharu sangat nak jumpa. Sebab kami yang sama 135,000 Nabi ini telah dikhabarkan engkau lah pemuda yang paling banyak umat engkau dalam syurga. Aku pun tak ada. Tadi tengah sedih ni dekat Taif. Allah buat perasaan Nabi kerana Nabi kasih. Bertemu dengan satu kasih. Sebab itu kasih ni dia tak akan menyakiti hati. Dan seorang kekasih dia mesti berusaha untuk menyimpulkan kekasih. Maka Nabi SAW terimalah itu sebagai satu dipanggil pertemuan yang dinanti-nantikan. Lepas Nabi terus bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hati dah semakin berbunga. Maka di saat pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Jibril tak ikut. Jibril kata kalau aku naik aku terbakar. Maka Nabi Muhammad SAW naik bertemu dengan Allah Ta'ala, dapat hadiah, tanda cinta, namanya solat. Tuan-tuan, ibadah lain Nabi ambil daripada Jibril. Tetapi ibadah solat Nabi dijemput naik ke atas. Maksudnya solat ini sangat istimewa. Ya, macam kita nak dapat title lah. Kita nak jumpa Sultan. Sultan tak bagi pakai kosmen. Tanya awak digelar sebagai Datuk. Kosmen hantar. Tak ada. Dia mesti ada event. Dia seorang-seorang pergi. Macam imam lah. Imam satu masjid di Selangor ni semua kena menghadap Sultan. Masa bulan 2 itu menghadap Sultan. Tahun lepas. Terima waktikah menjunjung kita tuan-tuan. Imam ni ke wakil Sultan di tempat masing-masing. Imam satu masjid.
Tapi dia punya event tu jenuh 3 kali dia rasa penat. Tak boleh pergi Kelang, balai Rong Seri tu. Nak pergi tandas pun ampun tuanku. Nak pergi tandas, kita yang pergi tandas pun minta ampun. Ampun. Punyalah protokol. Istimewanya pangkat imam tu. Tapi subhanallah, begitulah solat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW sebagai tanda cinta. Maka Nabi turun, apa berlaku tuan? Ditahan oleh Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, umat kamu tak boleh sembahyang 50 waktu ni. Aku pun tak boleh. Dengan ihsan aku, wahai Muhammad, naik baliklah, minta pada Allah Quran. Maka Nabi SAW penuh dengan rasa hormat sebab nasihat daripada Abang Rom namanya Musa. Wahai Musa, aku naik. Sebelum naik, Nabi pandang Jibril. Wahai Jibril, boleh naik ke ni? Jibril kata naik lah. Macam bincang dulu. Jibril naik. Naik. Turun sikit solat. Turun balik. Jumpa Nabi Musa. Musa kata apa? Tak boleh. Naik balik. Baiklah Musa, naik. Tapi sebelum naik, jumpa Jibril tu. Jibril naik. Naik turun. Jadi 5. 5 itu pun Nabi Musa kata apa? Tak boleh. Umat kamu tak boleh 5, wahai Muhammad. Umat aku pun tak boleh. Umat kamu lagi lah. Hampir. Tak kurang lagi. Wahai Musa, aku dah tak larat. Aku dah malu nak pergi naik balik. Dalam riwayat katakan aku dah segan. Aku dah malu. Masa tu Nabi tak pandang Jibril. Tadi pandang Jibril, minta nak discuss. Jibril, kita naik ke? Tapi bila sampai 5, aku dah tak nak naik lah. Aku dah segan. Kalau pandang Jibril tu, Jibril suruh naik lah. Dan tidak ada halangan untuk tidak naik balik, untuk tak boleh naik. Tapi Nabi bisa untuk tidak naik. Kenapa? Kerana Nabi rasa cinta pada Allah Ta'ala semakin membugar. Ya? Walaupun dapat nasihat cukup, aku nak buktikan umat aku layak ke syurga dengan mereka jatuh solat. Tuan-tuan, akhirnya Nabi sampai ke Mekah habis. Perjalanan mencari ataupun perjalanan bertemu dengan sang kekasih ini membawa 1001 pelajaran. Yang pertama, perjalanan bertemu dengan Allah mesti sedia berkorban. Perjalanan untuk bermujahadah dalam ibadah mesti bersedia untuk berkorban. Sebagaimana orang yang berjuang di bumi Palestin berkorban untuk mempertahankan tanah air mereka, kita bermujahadah pada platform ibadah, sedia berkorban. Nabi berkorban segala-galanya untuk mendapat pensyariatan solat. Satu. Yang kedua, orang yang bercinta ataupun berkasih, Allah Ta'ala mulai perjalanan itu dengan membelah dada Nabi SAW. Simbolik pada pembelahan dada itu apa dia? Orang yang nak bertemu dengan Allah, orang yang nak bertemu kepada Allah sebagai sang kekasih, dia mesti bersihkan hatinya terlebih dahulu. Macam mana kita nak isi air mineral yang bersih untuk diminum kalau cawannya kotor? Perkara pertama yang kita kena buat apa dia? Basuh cawan. Ya? Apa jadi kalau kita tuang air pada cawan yang kotor, air yang bersih itu dia kotor? Begitulah cinta Allah yang nak ditakung dalam hati manusia. Kalau hati ni penuh dendam, penuh benci, penuh hasad, penuh dengki, penuh macam-macam ni, dia takkan boleh bersatu dengan cinta Allah. Lepas tu dalam peristiwa Nisfu Sya'ban, Nabi SAW sebut Allah Ta'ala beri pengampunan kepada semua manusia kecuali 2 golongan pada malam Nisfu Sya'ban. Yang pertama, orang yang syirik tidak ada pengampunan. Yang kedua, orang yang masih menyimpan dendam dalam hati, tidak ada pengampunan. Jadi kalau nak jumpa Allah, hati kena settle dulu dengan manusia. Nak masuk bulan Ramadan, hati kena maafkan kesalahan manusia. Sebab itu khusyuk dalam sembahyang bermula ambil wudu tadi, bukan masa angkat takbir tadi. Antara khusyuk dalam sembahyang mana bermulanya? Wudu tadi. Sebab wudu itu kita membasuh luaran dan bawa hati bersama untuk maafkan kesalahan orang. Syarat untuk dapat cinta Allah, hati kena tenang. 2. Yang ketiga, Nabi SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi travel daripada masjid ke masjid.
menunjukkan orang yang nak mencari cinta Allah, hatinya mesti berpaksikan masjid. Minal masjid ilal masjid, minal masjid ilal masjid. Manusia yang dengar azan, orang lelaki yang dengar azan, tapi dia pilih untuk tidak menyahut seruan azan untuk solat di surau ataupun masjid, maka bukan sebab hatinya tak nak, tetapi Allah tak perkenankan dia sebagai tetamu. Itu lebih tragis. Orang yang dengar azan, kau tak bersemayang, tak apalah, saya kat rumah lah. Bukan dia pilih. Allah Ta'ala tak sudi diterima dia jadi tetamu. Dia nampak tabung, bukan orang yang nampak tabung bergerak, dia pilih untuk tidak sedekah, itu pilihan dia, tidak. Allah tak sudi terima sedekah dari tangan dia. Bukanlah orang yang boleh baca Quran, tapi dia pilih hari itu dia malas baca Quran, bukan dia pilih. Tapi Allah tak sudi dengan bacaan Quran daripada mulut. Ya, tuan-tuan dan puan, masuk bulan Rejab ni kalau kita malas buat ibadah, Allah dah jemput masuk bulan Rejab. Tak semua orang dapat bulan Rejab. Sama juga Ramadan. Akan ada orang tak dapat bulan Ramadan. Kita dapat. Jadi kalau kita pilih untuk bermalas-malasan, dapat fikir, sebenarnya Allah tak sudi terima kita sebagai Tuhan. Kalau dekat dunia Allah tak nak terima, macam mana kita nak diri di padang mahsyar bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya. Perjalanan masjid ke masjid, tuan-tuan, adalah asas kepada cinta kepada Allah. Orang lelaki yang dengar azan by default semayang ni di masjid, bukan optional. Melainkan kalau dia tengah buat sesuatu, dia tengah operation ke, dia tengah kerja ke, then okey lah. Tapi tak ada dalam radar kehidupan dia untuk pergi ke masjid dalam sehari, maka cintanya pada Allah cintanya palsu. Cinta seseorang itu akan dipersoalkan, kenapa kau cinta pada Allah tapi tidak ke masjid? Masjid ni asas bercinta pada Allah. Ya. Orang dengar azan tapi tak semua orang boleh datang surau. Jarak manusia dengan surau bukan jarak kaki dia, tidak, tapi jarak hatinya. Ya. Kita boleh datang naik tangga tadi bukan sebab kita mampu bergerak, tapi hati yang mahu datang. Kalau katalah badan yang kuat tu jaminan untuk taatnya lebih. Surau ni, madrasah ni penuh abang sadu ni, abang sadu. Anak abang sadu. Sebab boleh, selain boleh, badan kuat. Tapi mana ada abang sadu? Mana abang sadu? Abang tidur je. Abang sadu tak ada. Mana-mana pun sama juga tuan-tuan. Masuk khutbah Jumaat tak saya tengok esok. Dia makan pisang 3 sikat, tidur pula. Tak balik modal masjid. Lepas ni jangan bubur pisang, bubur kacang, dia tahan kentut. Wangi besar. Bukan fizikal yang mampu bawa kita naik ke surau ni, tapi hati yang telah menyebabkan kaki itu tiba-tiba kuat naik. Ya? Ada orang duduk jauh daripada madrasah, sampai. Ada orang duduk dekat dengan madrasah, tak sampai. Bukan sebab dia dekat dan jauh, hatinya dekat atau jauh. Fizikal yang kuat bukan jaminan manusia boleh dekat ke surau masjid, tapi hati. Kalau badan kuat, saf kedua bukan abang sadu lagi dah, abang marathon. Sebab dia boleh berlari 42 km. Baru ni Mawib Peran dekat Putrajaya. Siapa join? Ada join tak Mawib Peran 42 km? Itu pun saya tak faham. Saya masih lagi tak boleh faham macam mana orang boleh berlari jauh. Saya kalau berlari setengah jam dia dah cukup. Dia lari 4 jam. Tapi sayang, surau tak pernah pergi. Boleh berlari 4 jam, tangga surau tak nampak. Menunjukkan bukan badan yang mampu menyebabkan kita boleh datang pada hari ini, tetapi hati yang mahu. Mencetuskan mahu lebih penting daripada mencipta mampu. Abang basikal pun sama. Basikal lagi lah. Saya ada seorang kawan, dia naik basikal hari-hari 100 km. Kuala Lumpur pergi Sepang, Kuala Lumpur pergi Sepang. Jauh. Ya. Dekat kawasan rumah saya pun sama, naik basikal. Macam tak jumpa jalan. Saya kata, abang mana bang nak jalan Ampang ke Gombak? Ampang sana tau, Gombak sini. Tak, saya nak pusing sini Ustaz. Elok azan maghrib, nampak jalan lagi Ampang. Maksudnya apa? Bukan sebab tak mampu, tapi tak mahu. Jarak manusia dengan masjid bukan jarak kakinya, tapi jarak hatinya. Jadi syarat untuk dapat cinta Allah
mesti berpaksikan pada surau dan masjid. Kalau tidak, palsu cintanya. 3. Yang keempat, perjalanan Isra wal Mi'raj disulami dengan pendampingan dengan Jibril alaihissalam. Jibril seakan-akan bertukar portfolio daripada satu malaikat yang tugasnya bawa wahyu kepada malaikat yang escort. Ikut je. Dan siap jadi pemandu arah. Wahai Muhammad, buat macam ni. Wahai Muhammad, jangan tengok Musa. Wahai Muhammad, macam ni. Wahai Muhammad, jangan buat macam ni. Naik. Naiklah turun. Naik turun. Jadi escort. Apa sahaja yang Nabi penuh persoalan, Nabi akan tanya, wahai Jibril, boleh buat ke? Tak boleh buat. Boleh buat. Pendampingan dengan Jibril membawa satu manfaat ataupun faedah ataupun hikmah dalam perjalanan mencari Allah. Orang yang nak cari Allah, tuan-tuan, orang nak bercinta, nak memenuhi hati dengan cinta Allah Ta'ala, mesti berdampingan dengan orang alim. Mesti berdamping dengan orang alim. Mesti duduk dengan para guru, para asatizah. Mesti ada elemen bersuhbah dengan orang yang baik, orang alim. Dululah. Supaya jalan itu lebih mudah untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita kalau nak meniaga, tuan-tuan, kita kena ada sifu, mentor. Kita nak meniaga saham, ada sifu saham. Sanggup pergi kelas saham, tahu berapa ribu kelas saham. Yang platinum, yang siap ada sesi one-on-one coaching. 8,000 tak lagi tu. Sesi free tu mungkin lah dalam 100-10 ringgit je. Tapi nak dapat one-on-one session coaching tu, ribu. Itu saham, sifu saham. Sifu hartanah pun ada juga. Orang nak pandai meniaga rumah, kena ada sifu hartanah. Tahu macam mana nak beli hartanah. Bukan main beli je. Lepas tu termenung. Silap rumah, terciduk. Kita nak niaga emas, ada sifu emas. Semua benda kat dunia ni, kita kena ada mentor. Supaya apa? Supaya kita tak langgar tiang. Ya? Tapi sayang dalam agama, saya rasa saya okey Ustaz. Saya dah syurga yang tertinggi. Saya tak perlukan ustaz-ustaz untuk mengajar saya. Oh, game over. Dia mesti ikut perjalanan seorang guru. Dia mesti ada guru yang mursyid yang dia follow. Itu asas perjalanan mencari Allah. Sebab dunia kena ada guru. Dunia yang bersifat sementara, dunia yang bersifat murah. Oh, berguru. Tapi bab akhirat, it's okay. Saya berguru kat YouTube je. Oh, itu lagi bahaya. Tuan-tuan, kita bertijab untuk beli lalu azan. Azan. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.